Okey, Assalamualaikum, selamat malam kepada sahabat pencarum yang masih setia sehingga waktu ini. Ya, sebenarnya saya ada dua perkara yang saya nak sampaikan. Okey, perkara pertama, saya nak kejutkan wakil-wakil rakyat di blok kerajaan. Sekarang ni tumpuan saya adalah kepada wakil rakyat di blok kerajaan. Sama ada daripada Parti UMNO, Parti Amanah, Parti Warisan, Parti GPS, Parti GRS, parti apa lagi? Apa lagi parti yang ada di dalam gabungan kerajaan perpaduan ini. Saya tampil ni membawa suara rakyat, iaitu suara pencarum seramai 99,335 orang yang tercicir dan perlukan pengeluaran KWSP bersasar ini. Okey, kepada wakil rakyat di blok kerajaan yang mendengar live ini, saya nak beritahu, kamu dilantik sebagai wakil rakyat, diberi tanggungjawab oleh rakyat untuk membela nasib rakyat. Okey, dan sehingga hari ini saya tak nampak seorang pun yang perjuangkan kesusahan rakyat. Ya. Jadi saya mohon kepada wakil rakyat sedar bahawasanya tanpa rakyat yang mengundi kamu semua, kamu tak memegang jawatan wakil rakyat. Jadi saya harap apa yang saya cakap ini tidak melampaui batas. Saya mohon kepada wakil rakyat di blok kerajaan, bangkitlah, suarakanlah desakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbincanglah, carikan satu titik tolak bagaimana cara nak membantu rakyat. Ya, seperti saya katakan sebelum ini, tak ada cara lain. Cara lain tak ada. Jika kerajaan sendiri yang nak membantu dengan rakyat yang susah ini, saya tak rasa ianya dapat menyelesaikan masalah rakyat yang tercicir pencarum. Ya, jadi mereka ada simpanan KWSP dan YB blok kerajaan sedia maklum, ya. Rakyat sekarang memasuki fasa pemulihan. Fasa pemulihan, ya YB, bukan fasa bebas. Bila cerita pasal fasa pemulihan, banyak faktor yang memberi kesan kepada pencarum. Ya, kehilangan pekerjaan, simpanan semakin berkurangan, pendapatan tak seimbang, sukar untuk mendapat pekerjaan baru selepas dibuang pada usia pertengahan dan lanjut. Jadi mereka-mereka ini sukar untuk mendapat pekerjaan. Ya, saya menyokong tata kelola pihak kerajaan untuk mencari penyelesaian bagaimana untuk membantu rakyat yang susah ini, iaitu salah satunya tentang pelaksanaan gaji secara progresif. Tetapi benda itu akan dibincang tahun depan. Sedangkan rakyat dah tertekan sekarang ni, YB. Tertekan, YB. YB, kamu sanggup ke, YB? Melihat rakyat susah. YB bayangkan rakyat bersusah payah, berjalan kaki, berhujan, berpanas, beratur, semata-mata nak memilih wakil rakyat mereka dengan niat dapat membantu bawa suara mereka kepada Perdana Menteri ataupun kerajaan yang memerintah. Bayangkan betapa susah payahnya mereka.
Tetapi bila mereka dah memilih, YB dah berjaya mendapat mandat daripada rakyat, dan sekarang YB duduk diam saja. Tak bersuara pun. Kononnya jika bersuara, ia akan mendatangkan ketidakstabilan politik. YB, saya nak tanya, kestabilan politik itu wujud daripada kestabilan rakyat. Ya, YB ya. Ya. Dan jangan, saya nak bagi tahu satu lagi, ya. Selepas ini akan ada satu kempen, ya, besar-besaran, ya, yang saya akan umumkan selepas ini, di mana pencarum sendiri yang akan lakukan, yang akan laksanakan. Ya. Jadi tolonglah YB di blok kerajaan, bangkitlah. Kami bukan minta untuk menjatuhkan kerajaan ini. Kami tak minta jatuhkan kerajaan. Kerana jika kami jatuh kerajaan ini tak bagus, naik kerajaan baru pun sama tak bagus. Sampai bila kami nak berhadapan dengan nasib jatuhkan kerajaan? Dan YB kena maklum bahawasanya orang yang ada kuasa untuk meluluskan adalah Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri yang ada sekarang ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru andai kata suara kami tak dapat nak sampaikan, jadi kami perlukan khidmat yang berhormat di blok kerajaan, sama-sama bangkit, buat mesyuarat, bincangkan dengan Perdana Menteri. Benarkan, luluskan pengeluaran KWFC bersasar, supaya pencarum ini dapat keluar daripada kemulut kesusahan yang mereka lalui sekarang. YB tak pernah terfikir ke mereka makan apa, ya? Pendapatan mereka macam mana dengan kos sara hidup yang tinggi, yang meningkat, dengan pendapatan yang tak seimbang. YB rasa bagaimana mereka nak selesaikan masalah tu. Takkanlah kita sebagai wakil rakyat tak ada jalan. Bagaimana kita nak selesaikan masalah mereka ni? Kena cari jalan untuk menyelesaikan masalah rakyat yang tercikir ini. Kita ada 21 juta lebih rakyat yang bekerja. Ni yang bekerja, 21 juta, pelbagai vektor pekerjaan yang mereka lakukan. Ya. Tetapi yang betul-betul terkesan sekarang adalah mereka yang terikat dengan komitmen yang sebelum pandemik. Tak ada manusia dalam dunia ni hidupnya beli rumah cash, beli kereta cash, apa-apa kegunaan semua cash, tak ada. Kalau ada jutawan, tetapi jutawan dalam dunia berapa ratus orang saja jutawan. Dan rakyat di dunia ni pula ada berapa bilion. Kita tak nak cerita tentang negara lain lah YB. Kita cerita tentang negara Malaysia. Dia punya kunci dia YB, rakyat sekarang dalam fasa pemulihan. Tolonglah YB. Saya minta sangat-sangat kalau YB tengok live ni, masuklah. Masuk, kita sama-sama bincang YB. Sama-sama bincang. Jangan ada jurang antara kita. Kerana saya NGO, saya bawa suara mereka ni. Tapi sering diabaikan, sering tidak dipedulikan. Wajar ke YB? Dan YB kena ingat YB, tanggungjawab mandat yang rakyat berikan tu perlulah digalas dengan penuh hemah. Turun padang YB. Tengok sendiri kesusahan rakyat.
Kami ni sebuah NGO ni, kami turun ke lapangan. Kami melihat sendiri rakyat yang susah. Dan macam-macam kaedah kami gunakan untuk membawa suara mereka ni ke pihak atasan. Ya tolonglah, saya menggesa YB wakil rakyat daripada blok kerajaan, bangkitlah. Kita sama-sama bangkit, bawa suara rakyat ni. Rakyat dah tak ada siapa lagi nak membawa suara mereka. Kalau nak harapkan suara mereka saja yang bawa, sampai ke mana? Siapa yang mendengar? Semuanya sekarang ada macam-macam batas. Jadi semuanya tak dengar. Jadi kami ni sendiri yang NGO yang punyai local standing, yang bertindak sebagai semak dan imbang, sepatutnya didengari. Kami bukan mereka cerita. Kami bukan NGO yang duduk dalam pejabat tak buat apa-apa. Kami bergerak, kami bertanya, kami cari punca sebab apa dan mengapa. Dan kerana apa pencarum ini perlukan, seperti saya cakapkan tadi, mereka dalam fasa pemulihan. Bila sebuah syarikat rugi, nak recover semula, paling tidak ambil masa 1 ke 2 tahun untuk break even. Ini kan rakyat. Kenapa? Pihak kerajaan melihat rakyat ni, ekonomi dah buka, dah selesai masalah ke? YB, come on lah YB. Boleh selesai masalah ke? Mana yang tertunggak, mana yang tergantung dan sebagainya. Mana yang terpaksa berpindah randah kerana dihalau oleh landlord. Sebab kebanyakan mereka ini tidak mempunyai rumah. Mereka ini hanya hidup di bandar dengan menyewa. Miskin bandar ramai. Nama duduk bandar besar, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, bandar-bandar besar. Tetapi kehidupan mereka susah. Sangat susah. Dengan kos sara hidup yang tinggi, penjagaan anak-anak seorang 300.5. Jika YB kata, okey dah boleh bekerja, suami isteri keluar bekerja saja, anak-anak ditinggalkan, bayar berapa kalau 3 orang? 1,000. Gaji mereka pula berapa? Kalau combine, kita ambil average rank and file, combine 3,000 lah YB. Mana nak bayar duit sewa? Mana nak bayar duit kereta, bukan kereta mewah BMW Mercedes. Kereta murah. Itu pun tersangkut. Sebab dengan pendapatan 3,000, nak dipecah-pecahkan, belum cerita lagi mereka berbelanja di supermarket barang asas. Jadi saya menyerulah kepada YB ataupun menteri di blok kerajaan yang mendengar live ini, tolonglah masuk. Tolong masuk, kita berbincang. Ingat satu perkara YB. YB naik sebagai wakil rakyat daripada siapa? Bukan parti ya. Ini saya tak nak libat tentang politik, tapi ini saya nak beritahu dia punya perjalanan dia. Bila kita dalam parti dipilih untuk bertanding, betul? Jika rakyat tak perlukan khidmat calon yang bertanding ni, agaknya boleh menang ke? Dan rakyat juga ada matlamat. Mereka mengundi, matlamat mereka nakkan YB ni mendengar suara rakyat, membawa suara mereka ke pihak kerajaan.
Jadi saya perhatikan sekarang ni, wakil-wakil rakyat daripada blok pengimbang, mereka berterusan mendesak. Tetapi daripada blok kerajaan sendiri boleh mendiamkan diri. Seolah-olah ini semua polemik lah, retorik lah, tak payahlah. Ingat, kita naik sebab rakyat. Bukan kita naik dilantik oleh top 10 parti politik. Ya. Jadi tolong YB, jangan kecewakan rakyat. Tolong. Saya menggesa YB bangkit. Bangkit. Saya tak minta apa pun. Bangkit bawa suara mereka ini. Sebab saya tak nampak daripada blok kerajaan yang membawa suara rakyat. Kalau ada pun hanya 1-2 orang. Sedangkan wakil rakyat di blok kerajaan mempunyai berapa kerusi? 141. 141 wakil rakyat ni buat apa? Buat apa? Rakyat ni merintih, merayu kat bawah tu dah macam pelarian tau YB. Ini bukan saya cerita reka-reka, ini kebenaran. Kalau YB nak tengok, boleh hubungi saya bawa. Pergi jumpa mereka-mereka yang susah ni. Kalau nak saya bawa satu Malaysia pun boleh saya bawa pergi satu Malaysia. Pencarum yang mohon ni bukan negeri Selangor atau KL saja, tetapi seluruh Malaysia. Dan kepada wakil rakyat, GPS, GRS, tolong bangkit. Rakyat kamu sedang susah sekarang ni. Rakyat kamu sedang susah. Rakyat kamu Sabah Sarawak nak berjumpa dengan kamu punya sukar. Dan mereka merayu kepada kami untuk suarakan. Jadi saya mohon wakil rakyat GPS dan GRS, bangkitlah. Suarakan kepada PMX, luluskan tuntutan KWSP Persasar ni untuk fasa pemulihan ni, untuk kita bawa keluar pencarum yang tertitir ini daripada terhimpit dengan kesusahan yang mereka sendiri tak duga. Rakyat Malaysia memang susah sejak merdeka lagi. Ada rakyat Malaysia yang susah, tetapi tidak susah seperti apa yang berlaku selepas pandemik. Ya. Dan kepada Datuk Seri Wee Ka Siong, teruskan desakan Datuk Seri, tolonglah bawa Datuk Seri Johari, bawalah kepada pemuda UMNO Dr. Akmal. Kami pun dah jumpa. Tolonglah suarakanlah. Kita tolakkan hal politik ni. Politik ni nak perjuanglah. Tetapi untuk masa ketika ini, kita lupakan sementara. Boleh tak? Saya menggesa wakil rakyat. Ya. Dan perlu diingat, tanpa rakyat, bukan wakil rakyatlah kita. Kita juga akan jadi rakyat biasa. Jika perkhidmatan kita tidak diperlukan, kita ni tiada siapa-siapa YB. Tetapi YB memilih untuk berpolitik, join parti, bertanding, YB menang. Matlamat YB sebenarnya apa? Jika YB masuk parti, masuk politik, mesti ada satu matlamat, betul tak? Sebab kebanyakan parti-parti politik ini adalah pejuang.
Tetapi saya tak GPS, GRS. Ini saya tekankan GPS, GRS. Rakyat Sabah, rakyat Sarawak sangat tertekan sekarang ini dengan kos sara hidup yang tinggi. Dan YB, GPS, GRS pun sedia maklum, harga barang di Sabah dan Sarawak tak sama seperti di Semenanjung. Tetapi gaji mereka sama dengan Semenanjung. Bayangkan bagaimana mereka nak survive. Ya, jadi saya mohon, kalau YB di blok kerajaan yang ada di luar live ini, boleh follow saya dan kita boleh jumpa untuk berbincang. Masa dah suntuk sekarang ni. Masa dah sangat suntuk. Kami tak boleh nak tunggu untuk perbincangan pelarasan gaji progresif. Rakyat dah tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Sebab rakyat yang terkesan tercicik ini, simpanan mereka pun dah habis. Dan tunggakan-tunggakan mereka setiap bulan meningkat. Mereka tak ada pilihan, mereka buat pinjaman alung. Kalau alung itu, dia tak benarkan mereka yang blacklist, saya rasa dah mati dah rakyat ni. Nasib baik alung ni, dia tutup sebelah mata, blacklist pun tak apa. Tetapi adakah itu jalan penyelesaian kepada pencarum yang tercicir ini? Tetapi mereka tiada pilihan, YB. Mereka tiada pilihan. Apa mereka buat? Mereka ambil. Disebabkan pihak kerajaan tak mau pedulikan mereka. YB, kami buatkan sesi live mendesak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ni adalah untuk menunjukkan bahawasanya rakyat di luar sana sedang susah, YB. Sedang susah. Susah yang teramat sangat. Bantuan-bantuan yang kerajaan bagi tak semuanya dapat. Kami pun tak tahu bagaimana lembaga hasil dalam negeri menyemak data-data mereka ni. Ada kereta Viva pun tak lepas. Jadi pengiraan lembaga hasil ni adakah berpandu kepada pendapatan 800 ke bawah baru layak untuk terima bantuan kerajaan? YB. Dan satu lagi, keduanya YB, pencarum, bekas pencarum yang ada lagi simpanan di dalam KWSP, mereka berniaga. Macam-macam peluang diberi kepada mereka. Bukan mereka tak ambil peluang itu. Tetapi bila mereka mohon, jawapan gagal. Jawapan gagal. YB bayangkan ada segelintir pencarum yang meniaga ni turun naik pejabat yang memberikan bantuan kerajaan ni 3-4 kali. Di manakah sifat empati seorang wakil rakyat yang dah duduk selesa di atas, di dalam blok kerajaan, boleh diamkan diri? Wajarkah seorang wakil rakyat blok kerajaan diamkan diri, tak ambil peduli, tak berani nak menyuarakan kepada Perdana Menteri dengan alasan nak menstabilkan politik negara? Rakyat tengah susah ni. Kalau nak tunggu stabil politik ni, tak ada jaminan waktu dan tahun bila ianya akan stabil.
Jadi saya mohon YB, saya mohon YB, Wakil Rakyat, GPS, GRS, UMNO, Amanah, Warisan, MCA, MIC, apa lagi, gabungan-gabungan ini, PKR, ya, Wakil Rakyat, ya, tolong bangkit, bawa suara rakyat ini kepada Perdana Menteri. Jika kita bersatu, membawa satu suara, demi kesejahteraan rakyat, kelangsungan hidup mereka, insya-Allah PMX akan benarkan. Dan jika dibenarkan, saya bersedia untuk bertemu dengan mana-mana pegawai-pegawai tinggi kerajaan untuk membincangkan jika dibenarkan pengeluaran, bagaimana nak menambah balik simpanan mereka. Kami ada banyak cadangan. Hanya nak dilaksanakan atau tidak saja. Ya. Jadi kepada wakil rakyat di blok kerajaan, kami takkan berhenti di malam ini saja. Kami akan terus mendesak, kami akan terus meratib apa tujuan wakil rakyat di